Okey. Untuk tajuk hari ni, Pendidikan Kesihatan tahun 6. Kesihatan diri dan reproduktif unit 2, salah siapa? Jadi awak jawablah nanti salah siapa? Salah awak ke salah orang lain? Okey, seterusnya kita tengok slide yang dalam topik yang kedua ni, salah siapa, ditunjuk dekat muka surat yang ke-7 tentang keratan akhbar. Masalah-masalah sosial. Masalah sosial yang dihadapi oleh remaja. Awak tengok 3 remaja pemilik laman web haram. Malaysia on track to halt AIDS epidemic, say Subra 144. Ponteng kena cekup. DVD cetak rompak. Lepas tu DVD lucah. Bayi di tepi longkang. Ini semua awak tahu ni. Remaja jahil pendidikan seks. Sasar penurunan kes baru HIV. Ni semua berkaitan dengan remaja. Sebelah gambar yang sebelah ni pun sama. Jenis-jenis gejala sosial. Yang ni yang selalu remaja buat. Minta maaf. Remaja buat terutamanya yang nak masuk sekolah menengah ni cik wasa ramai. Awak pun tahu kot siapa dia. Merokok, melepak, jenayah seksual, lesbian, homoseksual, lesbian ni suka perempuan sama perempuan, tahu kan? Tahu. Lelaki, kalau lelaki suka sama lelaki kita sebut apa? Homoseksual. Dah ada satu kita sebut gay. Pernah dengar gay? Okey, ada juga. Lepas tu ada vandalisme, gejala sosial yang lain tu, vandalisme ni merosakkan harta benda awam. Lepas tu pembuangan bayi, dan apabila awak dah akil balik, awak dah boleh mengeluarkan hormon-hormon di dalam badan, awak dah menghasilkan, lelaki dia dah menghasilkan sperma, perempuan dia menghasilkan ovum. Benda-benda hormon tu boleh menyebabkan berlakunya proses mengandung. Boleh mengandungkan orang lain. Jadi, awak kena menjaga diri sendiri. Jangan sampai awak terjebak dengan gejala sosial. Faham? Boleh? Boleh. Alhamdulillah. Awak kena jaga diri awak. Okey? Okey, kita tengok slide yang berikutnya. Okey, kat sini pun. Okey, kita tengok kat sini. Ni. Tendang kepala bapak. Kan awak suka sebut kepala bapak engkau lah. Cuba awak sebut dekat ayah awak ngak. Ayah ni kepala bapak lah. Agak-agak ayah awak marah ke tak? Tapi awak sebut okey je dekat kawan-kawan. Tak tahu. Memanglah kita tak tahu maksud dia apa kan. Tapi bila kita kepala bapak ni, sebenarnya perkataan bapak ni kita tak elok lah bagi cikgu, kurang adab bila awak macam dengan bapak kau lah. Bapak kita macam mempersendakan ayah kita. Kita tak ada hormat kat ayah kita. Sebab awak kena, walaupun benda tu nampak lucu, nampak macam main-main gurauan, tapi boleh menyebabkan kawan awak dia akan rasa satu perasaan yang marah. Walaupun bapak dia tak dengar. Memanglah awak duk tengok dalam TV tu kadang-kadang dia cakap benda yang perkataan yang nak jadi bahan lawak kan, nak jadi punchline. Dia sebut benda-benda macam ni lah. Tapi sebenarnya tak elok. Jadi awak ni ada akal fikiran yang cukup lengkap. Kena nilai dulu sebelum gunakan. Kau tak payahlah nak sebut babi lah kau, anjing lah kau, bodoh lah kau. Kita jangan sebut macam tu. Sebab kadang-kadang bila awak dah akil balik, akan ada satu perasaan yang menyimpan dendam. Awak akan rasa marah. Tapi awak nak buat tak boleh. Tu yang kadang-kadang jadi awak rasa kemurungan apa semua. Okey, yang ni pula. Mak Rempit biadab. Ramai kan Mak Rempit? Pernah tengok kan Mak Rempit? Pernah tak tengok Mak Rempit? Mak Rempit. Okey, Mak Rempit ni. Okey. Mak Rempit ni orang yang naik motosikal. Kalau naik motosikal secara laju, kan pernah dengar tak basikal lajak? Basikal lajak tu pun golongan rempit juga tu. Sebab basikal lajak dia tak gunakan brake kan?
Bila dia tak guna brake, dia main laju semacam tu, dia anggap rempit lah juga. Dan dia amat membahayakan orang awam yang lain. Sebab tu awak kena, kalau awak dah belajar naik motor dengan ayah, awak naiklah secara berhemah. Janganlah bawa motor laju-laju, selit sana, selit sini, boleh membahayakan keselamatan awak. Okay, dan kena ingat satu lagi ni, tajuk ni kat sini, nafsu pelajar ni, apabila kita dah akhir balik, kita punya perasaan, nafsu kita berbeza. Okay, awak kena nilai sendiri. Faham tak? Okay, ni antara gejala sosial. Pembunuhan, rompakan, rogol, penagihan dada, ragut. Biasa dengar kan ragut? Pecah rumah. Pecah rumah pernah dengar tak pecah rumah? Sumbang mahram awak pernah dengar tak sumbang mahram? Okay, sumbang mahram ni maksudnya kaum keluarga yang melakukan perkara yang tidak elok pada awak. Faham tak? Dia macam dia rogol, ayah rogol anak, pakcik rogol anak. Macam dalam berita tu. Lepas tu di satu lagi pemujaan syaitan ni. Biasalah sekarang ni awak banyak tengok TV cerita macam-macam cerita yang macam-macam lah. Sebab nak tengok macam mana syaitan tu wujud ke tak. Kadang-kadang ada orang yang tak ada pegangan agama, dia akan buat lah. Lepas tu ni lah, mak rempit, amuk ni orang yang mengamuk. Seks di luar nikah ni apabila selalunya orang yang kadang-kadang bercinta, nak menunjukkan rasa sayang, dia melakukan seks di luar nikah, maksudnya dia belum kahwin. Jadi dia mengandung, dia melahirkan anak tu yang buang bayi waktu sahur lah, buang bayi dalam tandas. Pernah dengar kan? Semua-semua tu lah. Ya, betul. Tidak bersalah. Sangat kesian. Tapi kan Tuhan ni adil tau. Sebab dia bagi peluang untuk orang yang tidak berkahwin ni melahirkan anak dengan mudah sekali. Kalau awak tanya mak awak macam mana awak lahir dulu, ya Allah, cikgu tak tahu macam mana pengalaman mak awak. Sebab cikgu pun ada pengalaman juga, nak kata sakit tak sakit, tapi orang kata melahirkan anak ni dia macam bernyawa di hujung tanduk antara hidup dan mati. Kalau mak melahirkan anak ni, mak tu meninggal, memang mati syahid lah. Kan? Jadi antara hidup dan mati sebenarnya yang melahirkan anak ni. Untuk orang perempuan dan orang lelaki pun dia akan membantu suami ni macam tolong doakan. Okey, ni satu lagi gejala sosial, bosia. Bosia ni zaman dulu-dulu. Bosia ni jenis ikut je lelaki ke mana pun pergi. Lepas tu ponteng sekolah. Sekarang ni awak tak ponteng sekolah lah sebab awak duduk di rumah. Okay, vandalisme ni. Vandalisme ni yang itulah tadi. Merosakkan harta benda awam dan buang bayi. Okay. Surat yang ke apa ni? Okay, muka surat yang ke-8. Okay, sebenarnya yang ni cikgu nak objektif kita untuk hari ni lah. Cikgu nak fokus. Tadi ni cuma pengenalan je semua tu. Okey, untuk objektif hari ini, awak memahami situasi yang mendorong tingkah laku seksual dan cara untuk menanganinya. Lepas tu, awak menilai pengaruh komuniti kepada keselamatan. Okey, kat sini awak tengok gambar dalam lift. Duduk dalam lift kadang-kadang naik seorang-seorang, ada orang tak dikenali, takut juga kan? Betul. Sebab dalam lift tu walaupun ada CCTV tapi benda macam-macam boleh berlaku dalam sekelip mata aja. Lepas tu ni awak jalan seorang diri di kawasan perumahan pun agak bahaya. Dan di sini kat mana ni? Tandas Kat tandas awam. Kat tandas awam ni tengok orang cleaner ni dia masuk cuci, tapi sepatutnya bukan cleaner lelaki lah dekat tandas perempuan. Sepatutnya dekat tandas perempuan mesti tukang bersihnya adalah perempuan. Dan yang ni berlaku biasanya dalam train, bas. Pernah dalam van sekolah. Kan van sekolah kan awak duduk himpit-himpit kan, ramai-ramai lelaki perempuan kan. Kadang-kadang menyebabkan awak berasa tidak
tidak selesa. Jadi macam mana cara awak nak atasi situasi ni? Macam mana agaknya cara nak atasi kan? Dalam ni, kalau dalam lift ni naik seorang-seorang, macam mana nak buat? Adakah awak akan bagi orang yang tak dikenali ni naik dulu? Siapa-siapa pun lelaki tu naik dulu ke? Lepas tu awak naik kemudian ataupun awak naik ikut tangga? Ataupun ya, ikutlah. Yang penting keselamatan diri awak tu. Sebab kita tak tahu zaman sekarang ni terlalu banyak manusia yang berwajahkan, orang kata berwajahkan apa? Baik. Berwajah baik, tapi kita tak tahu dalam hati dia tu macam mana kan? Ataupun orang kata bertopengkan syaitan. Pernah dengar? Pernah dengar tak ayat tu? Muka baik tapi kadang-kadang perangai macam hantu syaitan. Kan? Wow lah sangat. Okey, kita boleh tengok dekat sini, dekat dalam buku teks awak, informasi. Tingkah laku seksual menunjuk sebarang perlakuan individu yang mendorong kepada isu seksual. Isu seksual. Maksudnya sebab benda-benda macam ni memang berlaku sebenarnya. Cuma kita tidak sedar. Okey, jadi awak kena kenal pasti situasi yang boleh menyebabkan awak terganggu dengan keadaan yang macam ni. Okey, lepas tu macam mana? Okey, kita tengok pula slide yang berikut. Jadi cikgu cakap apa peranan komuniti. Komuniti ni, okey, apa peranan komuniti? Komuniti ni bermaksud melibatkan masyarakat, melibatkan jiran, melibatkan orang awam. Lepas tu bagaimana komuniti ni dapat mempengaruhi keselamatan awak. Sebab tu awak boleh tengok dekat kawasan perumahan, kadang-kadang ada pondok pengawal kan? Yang dia nak masuk, dia mesti check dulu. Van ni masuk atau dia tinggal ada stiker yang duduk perumahan kan? Sebab tu dia nak, itu salah satu cara komuniti membanteras orang yang tak dikenali nak masuk kawasan perumahan. Lepas tu awak pernah dengar cerita van putih tak? Pernah. Van putih cikgu ceritalah. Okey, van putih tu yang dulu yang cikgu ingat, dulu memang banyak sangat kes mencolek kanak-kanak. Yang dulu cikgu tak ingat lama dah, tapi pernah berlaku dekat kawasan perumahan, bukan perumahan cikgu, dekat satu flat dekat rumah cikgu ni. Pernah berlaku masa tu bulan puasa. Ada sebuah van yang dia pergi dekat pasar malam. Lepas tu bukan pasar malam, apa panggil? Pasar Ramadan kan? Kan awak bila pergi dekat flat tu, kadang-kadang kanak-kanak kecil jalan je seorang-seorang je sebab dia dah biasa. Kan? Tapi sebenarnya ada orang duk perhati kat situ. Katanya hari tu yang cikgu dengar lah. Katanya budak tu dia dah masukkan dalam van. Dia pekuk mulut, dia tutup mulut, dia masukkan duduk dalam van. Tapi selamatnya sebab budak tu dia sempat meronta-ronta. Dia meronta-ronta dalam van tu, dia ronta-ronta, lepas tu dia tendang pintu van tu kot. Rasanya sebab pintu van tu dia macam tak rapat, jadi dia sempatlah melompat keluar. Awak bayangkan kalau dia dah sampai kat tempat lain, dah hilang dah dia. Silap dah jadi, dah kena potong-potong cincang-cincang, dah jual dah organ-organ tu. Sebab ada berlaku penjualan organ. Kanak-kanak kecil, bukan. Dia buat penjualan organ ni selalunya Ya, dia nak jual sebab kadang ada negara luar ni, contohlah ada yang negara yang buat pembedahan nak bagi cantik mata ke, nak bagi jantung elok ke. Jadi dia jual benda-benda tu. Tapi bukan dekat Malaysia jaranglah berlaku penjualan. Dekat Malaysia berlaku penjualan organ, tapi yang melakukannya tu bukan orang Malaysia kebanyakan. Mungkin ada juga orang Malaysia, kita tak tahu. Okey? Cuma awak kena menjaga diri awak sebaik yang mungkin. Keselamatan diri awak amatlah penting.
Okey, tingkah laku seksual tadi kita dah cakap. Tingkah laku seksual merujuk perlakuan individu yang mendorong isu seksual. Okey, kita tengok. Ada soalan tak? Faham ke? Okey, faham. Alhamdulillah. Kita tengok slide yang berikutnya. Masa pun dah nak habis. Ada lagi 3 minit. Ke berapa entah. Okey, kita tengok slide yang ni. Ini adalah contoh cara menangani gejala sosial. Okey, ini adalah contoh yang cikgu bagi. Yang cikgu dapat. Cara menangani gejala sosial. Satu, peranan ibu bapa awak lah. Peranan ibu bapa awak yang sentiasa memantau apa yang awak buat. Dengan siapa awak kawan. Ke mana awak keluar. Ke mana awak pergi. Pukul berapa awak balik rumah. Jadi ibu bapa akan main peranan memantau awak. Dan awak jangan rasa terkongkong. Jangan rasa mak ni banyak tanyalah. Ayah ni susahnya, bosanlah itu ini. Sebab semua soalan-soalan tu ditanya adalah untuk diri awak. Keselamatan awak. Okey. Yang kedua, didikan agama. Sembahyang. Jangan lupa. Kena kuatlah didikan agama. Lepas tu, kasih sayang. Kasih sayang ni dalam kalangan keluarga kita. Awak ambil berat tentang kakak, abang, adik, mak, ayah. Kita kena ambil berat. Sebab mereka lah orang yang bersama-sama kita susah dan senang. Okey, dan yang keempat, peranan kerajaan. Peranan kerajaan ni contohnya Kementerian Belia dan Sukan. Dia buat satu program. Dululah, sekarang ni tak boleh lah sebab COVID kan. Dulu ada program, ingat tak Bulan Sukan Malaysia? Awak ingat tak yang dekat stadium tu dia ada buat banyak program yang awak boleh pergi main wall climbing, boleh main apa ni street football. Pernah tak pergi? Tak pernah pergilah. Tapi memang ada. Tak silap cikgu 2 tahun yang lalu kot. Tapi sekarang ni sebab bila dah COVID ni memang benda-benda tak akan berlaku lah. Lepas tu diberi kesedaran atau tanggungjawab. Jadi awak kena sedar dan tanggungjawab awak apa. Dan lagi satu, undang-undang melarang remaja ke premis hiburan. Maksudnya awak tak bolehlah masuk ke kelab malam. Walaupun awak dah berusia 13 tahun, 14 tahun. Sebab masih di bawah umur. Masih dalam alam persekolahan. Tak boleh beli rokok. Pernah tengok kat kedai tu? Dilarang menjual rokok pada pelajar sekolah. Tu antara cara-cara untuk menangani gejala sosial. Tapi sebenarnya awak ni lagi pandai tau. Awak tak boleh beli rokok. Awak buat cara lain pula. Sebab awak terlalu kreatif kan. Remaja sekarang ni terlalu kreatif. Okay, kita tengok yang ni melalui didikan agama. Cara menanganinya melalui didikan agama untuk membendung gejala sosial. Okay. Yang pertama, awak boleh tengok kat situ memberi panduan dan bimbingan kehidupan. Yang kedua, membentuk akhlak awak agar jadi lebih mulia, bertata susila, tingkah laku yang baik. Lepas tu yang ketiga, awak tidak melakukan perkara yang sia-sia. Awak buat benda yang mendatangkan faedah ke awak. Janganlah buat benda yang tak datangkan faedah. Lepas tu tujuan dia dapat melahirkan masyarakat yang harmoni. Tak adalah bergaduh dengan jiran. Lepas tu awak mengisi masa dengan beribadah. Sambil-sambil tengok main video game, main PUBG, main Mobile Legend, main apa lagi, Roblox, main apa lagi? Main apa? Fortnite ke, main Among Us ke. Sambil-sambil main tu awak boleh main berjam-jam. Sambil-sambil tu awak beribadah lah dan carilah ilmu, baca Al-Quran. Okay, yang terakhir, takut kepada dosa dan maksiat. Yang ni yang orang tak nampak. Awak takut tapi awak buat juga dosa. Awak menipu ke apa ke, yang tu benda-benda yang kecil. Tapi dari segi tingkah laku seksual ni, awak kena jaga. Jangan sampai awak terjebak dengan gejala sosial. Faham? Alah, faham. Macam mengantuk je. Okey, tengok. Okey, dah sampai slide yang terakhir. Dah sekian, terima kasih.
Kita jaga kita dan awak kena ingat didikan agama dapat membendung gejala sosial dalam kalangan remaja. Siapa remaja tu? Siapa remaja? Remaja tu awak lah, cakaplah remaja tu saya lah cikgu. Yalah kan cikgu dah ajar tahun lepas. Remaja golongan yang berumur 10 hingga berapa tahun? Tak ingat lah tu. 10 hingga 19 tahun tu dianggap remaja. Bila awak dah 20 tahun ke atas, dewasa. Macam cikgu adalah golongan dewasa. Macam awak masih lagi golongan remaja. Tu orang cakap BBNU. Budak-budak baru nak up. Jadi awak ni golongan remaja. Kalau orang tua kita sebut warga emas. Ya, untuk umur yang melebihi 45 tahun ke atas tu kita dah boleh sebut warga emas. Jadi awak boleh tengok dekat dalam rumah awak ada beberapa golongan. Kanak-kanak, bayi. Bayi tu yang umur berapa tahun. Daripada 0 sampai 6 tahun tu dianggap bayi tau. Bayi tu 0 sampai 6 tahun. Masuk darjah 1 sampai 10 tahun disebut kanak-kanak. Bila dah 11 tahun hingga 19 tahun dah dianggap remaja sebab dia mengalami akil balik dah. Bila dah umur 20 sampai 40 tahun, 45 tahun dah kita sebut dewasa. Dan yang terakhir 45 tahun hingga 70, 80, 90, 100 semua tu kita sebut warga emas. Faham? Kena pastilah bapa awak, ayah awak, mak awak, siapa. Okey. Nanti awak boleh nilai sendiri benda tu. Okey. Sampai sini je slide cikgu. Cikgu akan tutup slide cikgu. Terima kasih untuk awak yang hadir. Okey, kita jumpa minggu depan. Okey.